A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bagi sesi perkongsian hadis kali ini insya-Allah. Dan hadis yang ingin disentuh kali ini juga berkaitan juga dengan keluarga, iaitulah macam sebelum ini kita sentuh berkaitan dengan ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa. Kali ini kita bagaimana kita berbuat baik kepada zuriat kita, kepada anak-anak kita dan juga ke generasi selepas daripada kita, kan. Dan kita tahu bahawa unit yang paling basic, paling dasar di dalam pembentukan sesebuah masyarakat adalah keluarga. Dan di dalam keluarga, daripada situlah adanya komponen ibu bapa, dan daripada ibu bapa tersebut lahirnya anak-anak. Dan hadis yang ingin kita kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitulah hadis yang sangat masyhur, popular, iaitulah baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu maulud yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu an yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi atau kama qala. Kullu maulud, setiap anak itu yang dilahirkan itu yuladu 'ala fitrah, dilahirkan oleh ibunya, dikeluarkan daripada rahim ibunya dalam keadaan fitrah, suci bersih. Suci bersih maksudnya clear from any sins. Kita tidak sama seperti mana agama Kristian misalnya, setiap anak yang dilahirkan itu adalah berdosa, menanggung dosa daripada Adam and Eve, Adam dan juga Hawa. Kerana apa? Kerana mereka berdosa, sebab itulah mereka dikeluarkan daripada syurga turun ke muka bumi. Dan di dalam agama Kristian, mereka berpandangan, beriktikad bahawa setiap anak Adam itu yang dilahirkan ke dunia ini adalah menanggung dosa datuk nenek mereka, iaitulah Adam alaihissalam dan juga Hawa alaihimussalatu wassalam. Dan sebab itulah setiap anak yang dilahirkan dalam agama Kristian kena dibawa ke church, ke gereja untuk dibaptiskan, kononnya untuk disucikan oleh rahib ataupun padri, ya. Tetapi di dalam agama Islam telah pun jelas di dalam hadis ini diungkapkan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam itu, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih, tidak mempunyai dosa, tidak menanggung dosa dan sebagainya. Maka selepas daripada itu Nabi SAW sambung lagi, fa'abawahu, maka menjadi tanggungjawab kepada ibu ayahnya lah, an yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kama qala, maka menjadi tanggungjawab kepada kedua ibu bapa, seperti mana yang telah pun Allah Ta'ala sebutkan, berikan perintah ataupun peringatan kepada ketua keluarga, iaitulah si ayah dengan dibantu oleh si ibu. Dalam surah At-Tahrim Allah Ta'ala sebut qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu, kena jaga diri masing-masing terlebih dahulu. Qu anfusakum wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu, sesiapa saja yang tertakluk di bawah tanggungan kita, sama ada adik-adik kita, maksudnya jika ditakdirkan ibu bapa kita telah pun meninggal dunia, maka mungkin si abang ataupun si kakak yang paling senior, yang di atas, dah menjadi tanggungjawab untuk mengambil berat, menanggung pertanggungjawaban itu untuk memelihara tanggungan di bawahnya, adik-adiknya. Dan jika dia telah pun berkahwin, maka menjadi tanggungjawab kepada suami untuk menanggung tanggungjawab tersebut, memelihara tanggungjawab tersebut, menjalankan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada si suami dengan dibantu oleh si isteri, si ibu. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan fa'abawahu, maka kedua ibu bapa si bayi tadi lah yang akan mencorakkan si bayi tadi, anak yang dilahirkan dalam keadaan clear from any sins, suci, bersih, putih, yang Nabi sifatkan fitrah itu, an yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, sama ada menjadikan si anak tadi menjadi Yahudi, Nasara ataupun Majusi, kan. Jadi di sini Nabi SAW menegaskan kepada kedua ibu bapa
yang mana menjadi teras kepada pembentukan masyarakat daripada kedua ibu bapa, lahirnya anak-anak, dan daripada anak-anak tersebut apabila mereka sudah besar, mereka berkahwin dan sebagainya, mereka juga akan mempunyai anak yang sama, dan proses itulah yang terus berjalan sehinggalah ke hari kiamat yang akhirnya akan membentuk masyarakat di seluruh dunia, sehinggalah Allah Ta'ala kembalikan ke hari akhirat nanti kan. Dan itu adalah proses yang memang berlaku secara fitrah, secara natural, sunnatullah, yang mana Allah Ta'ala jadikan itu sebagai satu proses yang berulang-ulang sehinggalah Allah Ta'ala hancurkan dunia ini untuk melangkah ke alam yang lain, iaitu alam akhirat. Baik, daripada hadis ini kita dapat melihat, saya boleh simpulkan juga kalau kita relate dengan ilmu sosiologi misalnya, karangan kita boleh lihat karangan yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Khaldun, ataupun nama beliau yang sebenarnya ialah Muhammad bin Bakar, dalam penulisan beliau tentang ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan, ilmu ijtimai dalam bahasa Arab. Beliau menegaskan, Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Muqaddimah, maksudnya diterima oleh seluruh sarjana, seluruh scholars di mana-mana era dan juga di mana-mana negara, dan juga apa-apa jua agama yang dianggap dan diiktiraf sebagai ilmu sosiologi. Rujukannya adalah daripada kitab Ibn Khaldun ini. Beliau menyatakan bahawa di dalam chapter yang awal daripada kitab Al-Muqaddimah ini, beliau mengatakan manusia ini secara fitrahnya, secara naturally-nya memerlukan kepada dua keperluan. Yang pertama, manusia ini dia mesti hidup di dalam keadaan beragama. Maksudnya dia tidak boleh hidup dalam keadaan ateis. Maksudnya tidak boleh hidup dalam keadaan tidak menerima siapakah yang menciptakannya dan siapakah Tuhannya. Itu kata Ibn Khaldun. Yang kedua, dia kata keperluan yang kedua secara fitrahnya ialah hidup bermasyarakat. Dan seperti mana yang saya pernah sebutkan sebelum ini, komuniti ataupun unit yang paling asas di dalam pembentukan masyarakat adalah keluarga. Dan daripada keluarga itu, unit yang paling asas ialah seorang lelaki dan seorang perempuan yang mana disatukan di dalam ikatan yang sah, yang legitimate, dan daripada situlah ikatan perkahwinan sebenarnya yang kita dapat ataupun ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ikatan perkahwinan yang sah. Daripada ikatan perkahwinan yang sah itulah akan membentuk, akan melahirkan generasi yang seterusnya, zuriat yang seterusnya, dan daripada zuriat tersebutlah yang membentuk masyarakat. Dan bagaimana nak membentuk masyarakat jika anak-anak yang dilahirkan tadi tidak dididik dengan sempurna? Maka menjadi tanggungjawab kedua ibu bapa lah. Jika kita balik semula, fokuskan semula, teladani semula hadis yang dikemukakan tadi, Allah Azza wa Jal dan juga dengan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Maka menjadi tanggungjawab kepada abawahu, kedua ibu bapanya, untuk membentuk anak tersebut supaya tidak menjadi tiga golongan tadi. Dan sesungguhnya itulah yang menjadi pedoman dan juga sarana kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal, masuk ke dalam syurga bersama ahli keluarga kita, sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal yang juga saya sebutkan tadi dalam surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada hari ini berkaitan dengan pembentukan pendidikan anak-anak kita, moga-moga Allah Ta'ala berikan balasan yang setimpal di atas apa yang kita curahkan di dalam mendidik ahli keluarga kita, dan kita sama-sama akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jal, insya-Allah. Kita bertemu lagi di lain waktu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.